Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagi mendapat keberkatan program ilmu kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, yang diraikan penceramah kita pada hari ini Dr. Nurul Huda, pensyarakanan daripada KPSK UiTM Shah Alam. Seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pejam cilik kita dah siri yang kelima untuk program eksplorasi ilmu. Dan sebelum ini kita telah menjemput beberapa orang pensyarah daripada fakulti yang pelbagai di UiTM dengan pelbagai bidang kepakaran. Ada yang berkenaan tentang makanan, ada yang berkenaan dengan sukan, ada yang berkenaan dengan macam-macam. Dan hari ini kita menjemput salah seorang pensyarah kita daripada KPSK untuk membentangkan ataupun berkongsi kepada kita satu topik yang sangat menarik bagi saya. Perkataan yang jarang-jarang didengar, tajuk yang jarang-jarang didengar, tetapi Alhamdulillah, itulah tujuan utama kita buat program eksplorasi ilmu ni. Sebab kita nak untuk kefahaman ataupun untuk makluman kepada sidang pendengar semua, tujuan kita buat program eksplorasi ilmu ini untuk kita tunjukkan kepada semua bahawa ilmu Allah itu bukanlah terikat kepada ilmu usuluddin sahaja. Bukan terikat kepada ilmu Al-Quran sahaja. Bukan terikat kepada ilmu hadis sahaja. Tetapi ilmu Allah itu dia luas. Seni adalah ilmu Allah. Matematik adalah ilmu Allah. Sukan adalah ilmu Allah. Semua itu ilmu Allah. Kan? Ini tidak ada kaitan dengan ubat tahan sakit. Dengan sambut bayi dan sebagainya, kentut sebagainya ya. Ini lebih perkongsian ilmu kita. Kita nak tunjukkan bahawa Islam itu dari sudut ilmunya itu sangat luas. Jadi hari ini insya-Allah kita telah menjemput seorang pensyarah daripada KPSK iaitu Dr. Nurul Huda, pensyarah kanan di Fakulti Seni, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM. Dulunya nama fakulti itulah, sekarang KPSK. Dengan tajuk yang akan dikongsikan kepada kita berkenaan dengan komponen ornamentasi. Ornamentasi ni apa benda dia? Nanti doktor akan terangkan lebih lanjut kepada kita. Dalam Al-Quran Nusantara serta kaedah penghayatannya. Satu tajuk yang topik sangat menarik berkenaan tentang seni dan sebagainya yang akan dirungkaikan dan akan dikongsikan oleh Yang Berusaha Dr. Nurul Huda pada hari ini. Dan pembuang masa, saya mempersilakan Dr. Nurul Huda untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum kepada semua dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hafiz Hassan kerana dan juga bahagian ahli ehwal Islam UiTM Shah Alam lah kerana sudi menjemput saya lah untuk program eksplorasi ilmu berkaitan dengan siri yang kelima ya, seni dan Islam. So tajuk perkongsian saya hari ini tadi telah diberitahu oleh Ustaz Muhammad Hafiz iaitu berkenaan dengan komponen ornamentasi dalam Al-Quran Nusantara serta kaedah penghayatannya. Saya ada menyediakan slide ya untuk perkongsian hari ini. Jadi di dalamnya terdapat 4 kandungan yang boleh kita bincangkan lah. Jadi saya mohon izin untuk mempersembahkan saya punya slide ya untuk kita berkongsi bersama. Jadi saya pun, sebab ialah pensyarah kan, dia macam mana pun dia nak kena ada slide dia. Kalau tak ada slide tu dia dia macam ada kekok sikit lah ya. Sebab dah tu orang visual pula. Jadi tak ada gambar ni dia lambat sikit lah dia nak bergerak tu. Okey, jadi di sini ini adalah slide ringkas saya lah. Slide ringkas tak ringkas pun 32 slide tu. Tapi insyaAllah kot boleh dihabiskan dalam masa 1 jam. Jadi bila kita berkata berkenaan dengan komponen ornamentasi dan terutama je dalam Al-Quran, lepas tu dalam Al-Quran, lepas tu macam mana nak menghayatinya sebagai seorang dia
tidak khusus kepada orang Muslim saja sebenarnya. Sebenarnya kaedah ini juga boleh dihayati pada mereka yang berminat kepada ornaments dan berminat kepada manuskrip Al-Quran. Dia tidaklah hanya pengkhususan kepada orang Islam itu sendiri, tapi lebih baik kita sebagai seorang Muslim dapat menghayatinya dengan ada kefahaman-kefahaman yang tertentu. Jadi di sini hari ini saya akan bagi 4 kandungan, 4 turutan ya, iaitu berkenaan dengan pertama sekali elemen ornamentasi. So ornamentasi ni maksudnya hiasan. Dalam bahasa Inggerisnya ornamentation. Jadi kita panggil hiasan, dalam bahasa Melayu ornamentasi. Kedua, elemen hiasan Al-Quran dunia Islam. Kemudian hiasan khusus Al-Quran Nusantara dan penghayatan seni Islam dalam konteks alam Melayu. Jadi ada 4, tapi setakat ini perkongsian hari ini hanyalah dalam bentuk asas sahajalah ya. Kalau nak dengar lebih lanjut boleh masuk dalam kelas saya lah. Okey, elemen ornamentasi atau hiasan sebenarnya secara basic kita panggil dia adalah sebagai dekoratif. Dekorasi kan, kita selalu tengok hiasan dekat dinding, hiasan pada tiang, hiasan pada mangkuk, hiasan pada kapet, hiasan pada bermaksudnya hiasan. Jadi sebenarnya dalam dekoratif ni macam mana kita nak kenal, dia sebenarnya secara asasnya dia terbagi kepada 2, iaitu berbentuk figura mujarad ataupun figura dalam bentuk abstrak. Kedua adalah dari alam. Okey, daripada alam. Jadi bila kita cakap berkenaan dengan figura mujarad, dia sebenarnya terbagi kepada 3. Okey, dia terbagi kepada 3, iaitu kaligrafi, kemudian bentuk geometrik dan kemudian bukan bentuk geometrik lah. Jadi nak kenal hiasan ni biasa kita lihat adalah kaligrafi kan. Tetapi kenapa saya kata dia figura mujarad sedangkan dia kaligrafi? Kerana kaligrafi ini dia ada pelbagai jenis kaligrafi kan. Kita tahu ada nasakh, ada tuluh, ada riqa', ada diwani dan sebagainya, ada muhaqqaq. Jenis-jenis kaligrafi ini boleh digabungkan dengan elemen-elemen seperti nature dan juga seperti dalam bentuk geometri. Jadi kita boleh sebab dan dia juga kadang-kadang kita nampak kaligrafi tu dibuat dalam bentuk macam ada bentuk beberapa objek kan. Ada berbentuk macam kadang-kadang dia buat macam orang tengah sujud lah, ada orang tengah buat tahiyat akhir, betul kan? Ada tu dia buat dalam bentuk macam figura haiwan kan, ada tu macam bentuk harimau. Jadi walaupun dia kaligrafi, dia masih boleh dibentuk lagi. Jadi itu dia kalau dalam hiasan ni, kalau kita cerita hiasan seni Islam ya. Kemudian kedua adalah bentuk geometrik. Bentuk geometrik ini datangnya daripada unit-unit seperti poligon, bintang, 4 segi, bulat, 3 segi dan kemudian bentuk-bentuk ini digabungkan, diharmonikan sehingga menjadi modular yang tertentu. Kemudian bukan bentuk geometrik ni, ini yang kita ada perbahasan sikit, especially kepada para sejarawan seni juga, sebab elemen-elemen ini sebenarnya datangnya daripada budaya-budaya daerah tertentu. Okey, jadi sehinggakan dia menghasilkan karakter-karakter yang tentu mengikut orang kata daerah ataupun negerinya ataupun orang kata bahagian wilayahnya. Jadi kat situ ada seperti corak, kita panggil, ada yang macam bentuk chevron, ada yang bentuk macam kalau kita kelarai kan, tapi dia nak kata kategori dia geometrik yang khusus kita tak nampak, tapi sebab dia sudah ada kombinasi yang signifikan yang tertentu. Jadi kalau nak kata tentang elemen hiasan dalam seni Islam itu, khusus kalau untuk yang berbentuk figura mujarad ni ada 3. Kemudian untuk dekoratif bentuk dari alam ada 3 juga, iaitu kita panggil motif vegetal. Vegetal ni maksudnya motif-motif daripada alam tumbuhan lah, seperti daun, bunga kembang, bunga kuncup, sulur, bunga yang orang kata tumbuhan yang sulur kan, tumbuhan yang
melingkar. Kedua adalah figura haiwan dan manusia. Tidak dinafikan dalam dunia Islam, dalam tamadun Islam, dalam kerajaan-kerajaan Islam yang terdahulu, seperti dalam kerajaan Abbasiyah, Umayyah, even dalam kerajaan Seljuk, mereka ada menghasilkan bentuk-bentuk, kita panggil bentuk bentuk perlambangan kepada sesebuah kerajaan dia. Jadi daripada itu kombinasi itu dilakukan kombinasi di antara binatang dengan binatang yang selalunya kombinasi binatang-binatang yang hebat lah, seperti helang, singa, ada tu burung helang, kemudian ada yang digabungkan tapi dibuat dalam bentuk yang tidak realistik, tidak realistik. Dia dalam bentuk yang sudah dipermudahkan sehingga kita tak boleh nak sahkan, tak justify. Ini gambar, ni singa mana, ni burung mana dia, itu kita kata dia. Dan kemudian akhirnya objek-objek yang tidak bernyawa seperti bentuk pasu, bentuk jidar, bentuk kita panggil dekat syubak tu, dekat Windows dan sebagainya. Okey, jadi inilah bentuk-bentuknya. Jadi dia tetap juga mengambil unsur daripada alam, tapi kemudian sudah diolah. Jadi ada dua bentuk dari figura mujarrad tadi dengan bentuk dari alam. Jadi ini secara basic je. Kemudian bila cuma sebab kita perkongsian hari ini lah berkaitan dengan hiasan Al-Quran, jadi saya nak tunjuk sebenarnya elemen utama dalam Al-Quran. Okey, kita faham Al-Quran itu yang paling utama adalah ayat ataupun huruf-huruf, tulisan-tulisan yang ada. Tetapi kami daripada bidang visual, mungkin kami bukanlah bidang bidang paleografi kan, bukan bidang usuluddin, bukan bidang qiraat lah, orang kata yang boleh nak kaji ayat, masuk ayat, kesalahan ayat, kelemahan ayat kan, kehebatan ayat tu. Tetapi kami melihat dari sudut gambaran-gambaran yang diterjemahkan juga di dalam Quran itu. Jadi yang daripada pengkajian saya dan juga pengkajian-pengkajian daripada guru-guru saya, keutamaan yang kita lihat dalam Al-Quran itu adalah elemen dia adalah elemen cahaya. Hiasan utama, konsep dia adalah cahaya. Dan kita sebut dia adalah iluminasi. Tadi hiasan tadi kan, ornamentasi kan. Tetapi dalam Quran, ornamentasi itu kita panggil dia adalah iluminasi. Okey, iluminasi ni apa? Dia ada cahaya. Cahaya itu adalah sebenarnya adalah berkenaan dengan meraihkan kepada orang kata keajaiban ataupun kita panggil kelebihan apa Allah mencipta alam ini. Okey, jadi seniman ni meraihkan benda itu. Tapi keadaan dia meraihkan ada macam-macam cara. Cuma yang kita nak tahu, perkara yang diraihkan di dalam Al-Quran itu konsepnya satu, iaitu adalah berkenaan dengan nur tadi. Sebab kita pun sudah sedia maklum sebab kalau kita tengok tu, saya ada tulislah istilah nur, cahaya disebut dalam Al-Quran adalah merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pun sedia maklum bahawasanya Al-Quran itu datangnya diturunkan kepada Rasulullah SAW, kemudian daripada Rasulullah SAW disebarkan, diajar kepada sahabat, kepada keluarga dia, kepada orang awam berkenaan dengan isi ayat-ayat yang telah diturunkan itu tadi. Jadi bila dan Al-Quran itu tadi kemudian Nabi Muhammad SAW tadi dia telah diberikan cahaya. Dia telah diberikan cahaya. Kemudian sehinggakan pada zaman Saidina Uthman, maksudnya cahaya itu tadi yang sebelum ni dalam bentuk suhuf daripada Saidina Abu Bakar kepada Saidina Umar, kemudian bila di waktu Saidina Uthman, kemudian cahaya ini, ayat-ayat ini dimushafkan, dijadikan bentuk Al-Quran, dijadikan sebuah buku, dijadikan sebuah buku. Jadi cahaya itu sudah ada dalam buku itu.
Okey, jadi itulah konsepnya seniman tadi melihat ya. Jadi nur itu ialah kalau ikut erti kata yang lebih luas kita boleh bincangkan lagi lah ya kronologi itu. Okey, sebab daripada Ismail Al-Faruqi ya, dia pernah mengatakan bahawanya asas-asas kreativiti seni Islam, seni dalam tamadun-tamadun Islam itu mestilah berasaskan kepada konteks Al-Quran. Dan semuanya maksud sebab tadi Ustaz Hafiz tadi katakan semua ilmu datang daripada Al-Quran. Memang benar. Tidak terkecuali seni itu. Tidak terkecuali. Okey, jadi kata Ismail Al-Faruqi tak mungkin ataupun berkemungkinan lah ya. Berkemungkinan ilmu-ilmu seni itu tadi dasarnya mestilah daripada nur ni tadi, daripada musyraf ni tadi. Okey, tapi didefinisikan dalam bentuk yang pelbagai, dalam bentuk yang struktur formalistik dan sebagainya lah. Okey, jadi Ismail Al-Faruqi kata seni Islam itu adalah seni Al-Quran. Seni Al-Quran seni budaya umat Islam Muslim yang menjalankan aktiviti membuat perhiasan, membuat seni dari situ adalah daripada budaya Al-Quran itu sendiri. Jadi tak dinafikan. Okey, kita tak bolehlah keluarkan lah. Maksudnya seni itu ilmunya asasnya adalah daripada Al-Quran sendirilah. Jadi sebab tu elemen cahaya ini menjadi keutamaan. Dan kita pun pernah dengar daripada Al-Ghazali kan berkenaan dengan Mishkat An-Nur tu ya. Alamak, saya pun lupa. Kurang mahir tentang bahasa Arab. Baiklah, tu elemen dia. Itu konsep tadi. Tapi macam mana nak tengok dalam bentuk rupa? Jadi bila datangnya bentuk rupa itu, Al-Quran itu dihias dengan elemen-elemen, dengan komponen-komponen yang melambangkan cahaya. Dan biasanya diletakkan elemen kilau yang berkilau seperti emas, perak, ataupun kalau tak ada pun paling tidak warna kuning. Sebab tu kalau kita buka Quran, terutamanya Quran lama, okey, Quran tulisan tangan, rata-rata semuanya ada berwarna kuning. Ada macam kilauan-kilauan emas. Perak jaranglah saya jumpa, tapi biasanya ada perada emas atau kuning. Dan satu lagi adalah warna biru. Okey, warna biru itu juga digunakan sebagai warna utama selain daripada elemen emas tadi. Tapi macam mana nak warna? Apa yang nak diwarna tu tadi kan, apa benda? Jadi yang corak-corak yang asal tu tadi, yang saya ada keluarkan dua, iaitu yang berkenaan dengan kaligrafi, vegetal element, geometrical unit, jadinya motif-motif itu tadi digabungkan, dicorak, develop lah develop dia punya kita panggil sketches dia kan, dia punya, sebab setiap artis tu dia ada kaedah dia sendiri. Cina ada gaya Cina, Melayu ada gaya Melayu, Mughal India ada gaya dia kan. Kalau di Arab, okey, dia ada gaya-gaya dia. Okey, tetapi semuanya dasarnya adalah satu tadi. Okey? Konsepnya satu tadi. Tapi ialah setiap daerah itu dia ada dia punya ciri-ciri dia kan. Jadi dia akan keluarkan. Jadi dipancarkan dalam bentuk geometrik, tumbuhan, biomorfik, dan biasanya diletakkan pada Al-Quran. Dan daripada Dr. Annabel, dia mengatakan bahawasanya manuskrip yang terindah manuskrip yang terhebat hiasannya adalah daripada Al-Quran. Okey, kemudian diikuti dengan buku-buku lainlah seperti buku sastra, buku hikayat, buku at-tib kan. Buku kitab maulid, dalail al-khairat juga dihias, tetapi hiasan yang berada dalam yang dalam konteks yang indah, yang sangat indah, magnificent itu adalah Al-Quran sendiri. Sebab Saidina Ali pernah mengatakan, sebab zaman di mana ketika zaman Saidina Ali sudah banyak manuskrip sudah banyak manuskrip yang telah diproduce Jadi dia mengatakan Al-Quran
banyak, dalam masa yang sama kitab-kitab lain juga banyak. Kitab dalam bidang ekonomi, sastra, ilmu falak juga banyak. Jadi untuk membezakan kitab-kitab lain ni, Sayyidina Ali mengatakan Al-Quran perlu dihias. Perlu dihias indah untuk membezakan dengan kitab-kitab yang lain. Jadinya corak yang kita selalu panggil corak arabes lah, corak arabes. Tapi ada kita panggil, kalau daripada daerah-daerah tu ada panggil islimi, nebati, tapi yang paling common adalah arabes. Jadi kat mana corak tu diletak, cahaya tu diletak. Cahaya tu dipanggil, kalau dalam bahasa Arab dipanggil syamsa, syams, iaitu yakni cahaya, matahari, ray, cahaya, lights lah kan. Jadi simbol itu, konsep diambil dan kemudian diletak di dalam Al-Quran. Kebiasaannya dia akan diletak kepada muka lembaran yang pada ayat, kalau kepada ayat-ayat yang pendek, kalau ayat surah-surah yang pendek, dia akan letak satu bulatan di tengah-tengahnya. Biasanya diletak kepada tajuk, pada bahagian tajuk di hujung ini dia akan hias kat sini. Ini adalah konsep iluminasi tadilah. Kemudian bukan iluminasi cahaya lah ya. Kemudian ada tu diletak kepada pada tanda-tanda ayat, tanda berhenti ayat tu. Jadi ada yang daripada pengkajian Prof Dr Zulhaimi Mazin, dia telah menjumpai daripada kajian Quran dia yang sebelum ni, telah menjumpai, tak silap saya, lebih daripada 10 jenis tanda-tanda ayat yang luar biasa. Dan tanda-tanda ayat itu bila dia membuat persamaan, membuat pengkajian, analisa tu tadi, dia dapati bentuk itu seperti ada di kosmos, berada di, orang kata, ilmu cakrawala ini, motif-motif itu ya, bagaimana dia melihat. Jadi orang kata yang menghias Al-Quran ini tadi, dia ilmu berkenaan dengan konsep dengan ilmu Islam dia sebagai seorang Muslim, dan kemungkinan dia mengamalkan ilmu tasawuf, dan kemudian dia juga mempunyai ilmu-ilmu berkenaan dengan ilmu falak. Dalam masa yang sama dia juga berupaya menterjemahkannya dalam bentuk artwork, dalam bentuk karya. Jadi yang kat sini yang dikatakan bentuk itu diletakkan. Kemudian satu lagi elemen ataupun cahaya tu, rupa cahaya itu biasanya diletakkan kepada muka hadapan Al-Quran. Ini Al-Quran luar ya. Ni Al-Quran dunia luar. Kita tak tengok lagi Quran alam Melayu kita. Biasa ini namanya adalah kosmogram. Kosmogram ni sebenarnya adalah kombinasi daripada unit poligon, oktagon dan juga bulatan. Unit bulatan itu digabungkan bersama poligon dan juga oktagon. Di situ nak menunjukkan kerumitan. Jadi apabila nak menghasilkan karya seni Islam ini, kita tak boleh buat main. Dia satu benda yang, sebab kita akhirnya benda tu nak dihayati dalam beberapa lapisan masa macam lapisan masa. Dia ibarat macam kita masuk satu taman yang jalannya ada orang kata bukan satu jalan yang sehala ya. Dia mempunyai satu kombinasi dalam tu yang membolehkan kita boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh ke bawah, boleh ke atas ya. Jadi itu yang mereka cuba. Jadi mereka menarik reciter ataupun pembaca itu masuk ke taman kamu. Setiap Al-Quran itu adalah taman kamu sendiri. Kamu memilih Quran itu, kemudian kamu ada taman kamu sendiri. Jadi begitulah ya. Kemudian corak medallion, selain daripada kosmogram tadi, adalah corak medallion. Ini adalah Al-Quran luar. Dia ada, kalau ikutkan Al-Quran luar, Al-Quran dunia Islam di luar sana, terutama daripada Timur Jauh, sebagai Quran dia, sebelum nak buka kepada lembaran Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 dan juga lembaran awal Al-Baqarah ayat 1 hingga 4 atau ayat 1 hingga 3 itu tadi, sebelum tu dia ada satu lembaran khusus, lembaran yang dihias penuh cahaya,
penuh cahaya dipanggil adalah muwajjah. Okey, muwajjah itu ada istilah yang telah dikeluarkan oleh Prof. Dr. Zulhaimi Mazin lah ya. Dia mengatakan dia telah jumpa juga Quran sebelum nak mula ayat Al-Fatihah itu ada satu taman, dia kata. Taman yang indah ya, sangat complicated, sangat yang rumit, intricate, rumit tetapi indah, halus. Jadi betapa hebat ya skill penghias itu tadi. Okey, meletakkan corak-corak di dalam lembaran itu. Dan corak-corak ini pula adalah corak-corak kombinasi. Dia bukan satu corak tunggal kemudian dihias, bukan. Dia adalah elemen daripada alam, daripada vegetal tadi. Bunga kembang, bunga kuncup, kemudian daun nipis, daun orang kata ranting yang tebal, kemudian dia gabungkan pula dengan bentuk bintang, bentuk poligon, heksagon, oktagon. Jadi dia membawa satu tamadun lah ya, membawa satu kepada kehebatan tamadun dunia kerajaan Islam pada ketika itu ya. Kemudian letak warna emas pula, letak elemen emas pula kan. Jadi betapa banyaknya perbendaharaan kerajaan itu ya pada ketika itu. Baiklah, kemudian saya tunjukkan ini adalah Al-Quran abad daripada abad ke-9 hingga ke-10 lah ya. Ini adalah tulisan khat khufi ya. Ini saya ambil daripada buku Martin Links ya, berkataan dengan Syams. Ini adalah yang dipanggil pelmet, corak pelmet. Jadi hiasan cahaya tu kebanyakannya dia ambil berdasarkan daripada alam tumbuhan lah ya. Alam tumbuhan. Kemudian disepuhkan dengan barisan huruf itu tadi, ayat itu tadi dengan warna emas. Kemungkinan nak menunjukkan itu adalah tajuk. Kemungkinan saya pun tak pandai nak baca kufi orang kata kufi awal ni kan. Kufi yang kita ada sekarang ni kufi hybrid kan. Okey, jadi kat situlah dia. Baiklah, sekarang kita tengok pula hiasan khusus dana Al-Quran Nusantara. Okey, kita pun sudah sedia maklum sebagai seorang Muslim. Saya rasa nombor-nombor ni kita kena get used lah ya sebagai seorang Muslim ya. Kita kena tahu ya surah dalam Al-Quran itu ada 14 surah, ada 114 surah, ada 30 juzuk. Cuma patah ayat beberapa anggaran ayat tu ialah yang tu yang macam banyak sikit kan, tapi ini saya ambil daripada Ismail dan Luis Lamia Al-Faruqi. Dia mengatakan bahawasanya ayat juzuk 30 juzuk tadi itu mewakili 6616 ayat bersamaan dengan 77,934 patah perkataan dan harus disalin, ditulis dalam bahasa Arab. Al-Quran disalin, kita tak kata ditulis, sebab dia adalah ayat wahyu dari asalnya, sebab masa Rasulullah dapat, kemudian dia mau minta para hufaz dia Rasulullah pun ada jabatan kementerian dia ada menteri jabatan kementerian dia juga ya, yang tukang menteri bahagian jabatan lajnah, kita panggil lajnah kan, lajnah penulisan, lajnah yang tukang nak pergi buat urusan diplomatik dia, dia tertulis salin. Cuma pada perang Khandak tak silap saya, yang di mana 70 orang para hufaz syahid kan, jadi inisiatif itu telah dibangunkan oleh sahabat iaitu Saidina Abu Bakar untuk mohon, dia minta Huzaifah, tak silap saya, Huzaifah untuk collect semua ya ayat-ayat yang telah ditulis di atas pelepah dan sebagainya, dan setiap ayat itu kena ada authority lah ya, daripada pengesahan daripada dua orang yang katanya sebelum itu dia mendengar ayat itu telah ditulis, telah diberitahu kepada sahabat dan sebagainya. Jadi daripada situ kemudian jadi musyaf lah ya. Sebab itu kita panggil musyaf Uthmaniyah kan, resam Uthmaniyah, kerana kita sebab Saidina Uthman sebenarnya yang awal yang menulis menyalin ayat-ayat dalam Al-Quran dan kemudian dijadikan dalam satu buku dan kemudian dihantar kepada gubernur-gubernur, tak silap saya 5 atau 6 gubernur yang ada di jajahan Arab ya. Dan daripada Ibnu Kathir ya, daripada Ibnu Kathir sebenarnya menyatakan bahawa dia pernah melihat salinan Al-Quran yang tulis oleh Saidina Uthman. Dia kata
Masya Allah, dia kata sangat cantik. Memang sangat cantik sebenarnya tulisan Saidina Uthman. Walaupun tulisan Kufi tadi dia, yang Kufi yang kita tak boleh nak baca tadi tu kan. Tapi dia kata sangat-sangat indah ya. Jadi seni musyaf daripada kalau musyaf itu tadi adalah komponen itu tadi ya, ayat, juzu, surah. Tapi kalau seni musyaf daripada Profesor Dr. Zulhaimi Mazin mengatakan dia adalah komponen-komponen seni. Bentuk-bentuk seni yang dimasukkan ke dalam Al-Quran dan diindahkan, dihias, dirumitkan pada bahagian-bahagian tertentu. Okey, dengan turutan, dengan kemas dan tertibnya. Tertib sebab dia Quran kan, kita nak baca by sequence kan. Tak baca by sequence pun maksudnya dia mesti ada arahan. Okey, jadi hiasan tu pun mesti bersandarkan kepada arahan itu. Tak boleh sebarangan nak letak corak tu pun. Okey, dan biasanya pada ketika itu Al-Quran dibaca di atas rehal kan. Sekarang ni kita pakai rehal yang rata macam bukan rehal yang tiga segi macam tu lagi dah kan. Baiklah, hiasan khusus Al-Quran Nusantara ini sebenarnya saya ambil daripada pengkajian saya sendirilah. Daripada kita ambil daripada Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu, iaitu tempat simpanan Al-Quran terbesarlah setakat ini yang ada di Malaysia, iaitu Perpustakaan Negara Kuala Lumpur. Jadi daripada 51 Al-Quran saya telah lihat dan di dalamnya saya telah membuat analisa berkenaan dengan corak-corak, iluminasi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau daripada fizikal Al-Quran Nusantara atau Al-Quran ini semua adalah tulisan tangan Al-Quran Nusantara, bentuk struktur dia ataupun struktur untuk dia nak menulis ayat tu adalah dalam bentuk empat segi memanjang. Empat segi memanjang, rectangular lah ya. Okey, susun atau musyaf dan teks dia. Okey, itulah dia maksud saya ya. Kemudian komponen saya bagi kepada dua lah, fizikal, ada musyaf dan teks dia. Kemudian kedua, komponen ornamentasi, kita akan lihat motif dan corak yang ada dalam Al-Quran Nusantara. Jadi setakat ini lebar Al-Quran sorry, kita pergi dengan tebal dulu ya. Tebal Al-Quran adalah 10 cm. Okey, ini ada di antara lah, ada average lah. Tapi kebanyakan yang daripada 51 tu yang saya jumpa 30 lebih atau saya rasa 41 kot. Ada tebalnya adalah dalam 10 cm. Lebar itu pun ada average, tapi lebar yang paling banyak saya jumpa adalah 25 cm. Jadi kalau Quran Nusantara, kalau tiba-tiba awak nampak terkecil sikit, terbesar lebih sikit tu, kita tengok dulu ni Quran mana. Hati-hati, kadang-kadang memang ada koleksi kan. Kita kena tengok juga. Dan tingginya adalah 38 cm lah 38 cm. Jadinya ini adalah struktur fizikal lah yang setakat ni. Kemudian kalau dari segi baris kita pergi teks dulu. Kalau teks itu, tinggi teks itu kebiasaannya adalah 26 cm. Sebenarnya ada average tapi saya ambil yang paling banyak lah ya. Kemudian lebar dalam frame tu adalah 15 cm. Kemudian barisan ayat kalau Al-Quran Nusantara ni adalah 15 baris ayat satu kalau dalam satu muka surat ataupun 13 baris. Dia tak ada pergi 14, tak ada pergi 10, tak ada pergi 17, tak ada pergi 16. Kebanyakan saya yang jumpa ataupun saya pergi ke muzium Melaka, kita pergi ke Muzium Seni Islam, saya tengok Quran itu dan saya melihat orang kata dan telah membuat analisa. Ya, Quran Nusantara rata-rata barisannya adalah 15 atau 13. Okey, nak kata yang mana paling banyak, dia tak jauh beza pun. Kalau 15 tu saya jumpa dalam 30 lebih, yang 13 tu dalam 20 lebih. Jadi dia tak 31, 32 macam tu lah jadinya dia tak jauh beza. Kalau Quran daripada Mughal tak silap saya, Quran daripada musyaf daripada Uthmaniyah 11. InsyaAllah 11. Jadi dia ada, kita tengok daerah-daerah ya. Kalau Cina kebanyakannya dalam bentuk album. Album maksudnya Quran dia kecil-kecil. Bila kecil-kecil dalam satu muka surat tu, lembaran tu hanya 5 baris saja dia boleh masuk. 5 baris atau 7 baris.
Okey, tapi Nusantara 15 atau 13. Sebab terima kasih kepada Ibnu Muqla kerana telah mencipta khat nasah khat nasah ya, ataupun kita panggil cursive kaligrafi yang membolehkan kita tulis dalam lingkungan, maknanya tidak rugi kertas lah, kita boleh menulis dalam saiz ukuran kaligrafi khat itu kecil jadi itu yang kita boleh isi 15 tu dalam satu baris tu biasanya Quran Nusantara ini ayat ditulis dalam khat nasah, manakala tajuk dibuat dalam thuluth Okey, jadi bila dah kita tengok Quran ni, sebab Quran dulu tak ada nombor, tak ada muka surat. Jadi macam mana pembaca nak detect, dia nak tahu dia ni dah sampai mana bila baca kan. Bolehlah nak sendal apa orang kata dengan penunjuk ke pen ke, bolehlah catat, tapi ini adalah nak menunjukkan kaedah bawanya pandai, cerdik, pandai, knowledgeable-nya, bijaksananya penghias dan juga pengkhatat dunia Melayu ni. Okey, jadi kita buat sistem lah, kita buat template model betul lah walaupun hiasan katanya. Okey, jadinya pembahagian struktur tu nak bantu ayat tu tadi, jadi diletakkan ada station-station. Ada station-station. Jadi hiasan tu dia ada guna dia Dia tak adalah kata macam RNR kan macam. Okey, jadi dia ada lembaran, kita boleh tengok nanti signifikan dia ada lembaran berhias pada muka hadapan, lembaran berhias pada muka tengah, muka tengah pun dihias. Kemudian lembaran berhias pada muka akhir. Kemudian kepala surah, surah heading, tanda ayat dan juga reka bentuk marginal yang saya telah jumpa dalam seperti bentuk makra, hizib dan juga juzuk. Okey? Jadi ini adalah struktur pembahagian hiasan. Kalau lihat ini ada daripada MSS 3723 daripada PNM punya. Jadi kita bermula daripada sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan itu adalah lembaran hadapan, bahagian hadapan. Kemudian bahagian hadapan itu, kemudian bahagian depan tu biasanya surah Al-Fatihah lah. Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 dan juga surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 4 atau ayat 1 hingga 3 kemudian lembaran tengah. Lembaran tengah biasanya adalah pada surah Al-Kahfi ataupun antara surah Al-Isra dengan Al-Kahfi. Macam tu, Al-Kahfi, Al-Isra macam tu biasanya di surah Kahfi sebab dia kata masa juzuk 15 kan, juzuk tengah tu. Jadi dah sampai tengah dah tahu dah. Jadi bila dia meraihkan, especially pada ayat yang wal yatalattaf tu Kemudian lembaran akhir. Lembaran akhir biasanya kalau tak surah yang 3 kul tu, dia kemungkinan ambil 6 surah yang terakhir. Biasanya adalah surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq lah Okey. Jadi itulah lembaran yang dia bagi tahu stesen besar. Stesen besar untuk diraikan taman-taman besar taman-taman utama bila kita maksudnya ni permulaan, pertengahan kita dah masuk tengah dah ni. Okey, yang kemudian taman yang terakhir. Kemudian ini adalah Al-Quran Terengganu. Kalau tadi ini adalah daripada Aceh ini adalah sebab kita tu Nusantara, jadi bukan daripada dunia tanah Melayu saja tapi kita boleh lihat juga daripada Aceh, daripada Jawa kan. Okey, ini adalah daripada Quran Terengganu. Okey, Quran Terengganu pun sama, dia ada lembaran hadapan ni MSS 4136. Satu-satunya Al-Quran yang telah dibuat 4 jilid. Quran ini datangnya dengan 4 jilid, 4 volume. Kalau Quran tadi 1 volume saja. Al-Quran ni dia bahagikan kepada 4. Ada 4 jadi dia bahagikan lah. Volume pertama dalam tu sampai surah berapa. Okey, sehingga kan volume terakhir sehingga khatmul ayat surah doa khatmul Quran. Jadi ada lembaran hadapan juga, lembaran tengah. Berbeza kan dengan yang daripada Aceh tadi Okey, dia ada corak dia ni lain sikit kan, dia sampai ada dekat keliling kertas itu sampai di hujung tu hujung-hujung kertas itu juga dihias Quran Terengganu kan, sultannya kaya-kaya kan, hebat kan. Okey, ini adalah kalau ikutkan saya tunjuk sedikit lah corak yang ada menurut
daripada Prof. Dr. Sulaimi Mazin, daripada Dr. Annabel Tegelep, saya juga mendapat benda yang sama lah. Dia ada elemen gunungan, elemen gunungan ataupun kita panggil kupola. Kupola ni adalah kubah-kubah kecil. Kubah-kubah kecil. Setelah saya melihat persamaan yang paling dekat dengan struktur hiasan Al-Quran kita adalah masjid. Masjid Nusantara masjid yang bumbung atap meru tu, atap 3 lapis tu. Struktur dia. Okey, bila kita nak masuk ke dalam masjid itu, dia ada tiang-tiang dia ada struktur siku keluang dia. Jadi saya dapati paling dekat rujukan seniman itu bila dia membuat hiasan di dalam Al-Quran itu, dia melihat seni bina Masjid Nusantara. Okey, ini adalah contoh variasi iluminasi bahagian muka hadapan lembaran hadapan Al-Quran Nusantara yang ada di kepulauan. Tapi ini dalam koleksi Perpustakaan Negara lah Okey. Dan kita tak ada macam Quran Timur Tengah atau Timur Jauh, Timur yang ada lembaran muwajjah tu tadi. Al-Quran Nusantara tak ada. Dia kita buka-buka terus je ada terus surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah Okey. Jadi ini adalah kepala surah. Okey, kepala surah memang cantik. Nusantara punya Al-Quran punya kepala surah memang lawa. Kombinasi kita panggil floral kaligrafi lah. Saya panggil floral kaligrafi lah Dia ada 2 lah sebenarnya. Satu kepala surah yang pada lembaran berhias tadi kan, yang Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Satu lagi kepala surah yang ada pada lembaran teks. Maksudnya surah-surah yang di dalam tu. Surah-surah selepas daripada Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Dan saya dapati penghias ini dia hebatlah. Sebab apa? Dia takkan letak walaupun buat bingkai kepala surah pada lembaran teks tu, walaupun dia hanya buat petak macam orang kata rectangular tu tadi, dia ambil kira juga nak buat 3 baris, 2 baris ke, 4 baris ke, 3 baris, maknanya kotak tu berlapis-lapis. Jadi yang saya jumpa sampai 4 lapis. Ada tu 2 lapis, ada tu 3 lapis, ada tu 4 lapis. Oh, dia nak hias juga Okey. Dan kita tengok tadi, kalau tengok barisan ayat tadi kan saya lupa nak bagi tahu, dia ada mistar. Dia ada ruler dia ada pembaris, dia ada orang macam buat emboss, kemudian nanti dia akan tulis satu sebab kita nampak tulisan dia macam garis baris, dia tak gunalah pembaris pensel karbon lepas tu dia padam, tak, dia ada mistar khusus dia ruler dia untuk bila dia nak tulis ayat tu. Kemudian ini adalah Alam Melayu punya tanda ayat. Tanda berhenti lah kan. Bila kita berhenti tu ada tanda-tanda dia kan. Saya tak tahulah kalau ada siapa-siapa yang pernah lihat Quran lama Quran baru ni memang dah ada standard dia kan. Especially daripada Yasar Restu, dia dah ada signifikan dia ada tema dia. Tapi itu dalam bentuk cetakan. Ini tulisan tangan. Jadi ini pun dia ambil kira juga dia tak ada main bulat saja, betul dia buat bulatan dan saya dapati sebenarnya bulatan ini juga ada persamaan dengan gaya budaya daripada Uthmaniyah, kerajaan Uthmaniyah kerajaan Uthmaniyah. Dia ada orang kata decree dia decree, dan saya dapati elemen bentuk bulatan ni sangat dekat, mirip coraknya dengan dikri daripada kerajaan Uthmaniyah. Jadi maksudnya kerajaan Nusantara ini mempunyai hubungan yang sangat baik. Dan kalau boleh dia memang nak bersama-sama berhubungan baik dengan kerajaan dunia Islam di luar sana kan. Walaupun kita ada ciri-ciri kedaerahan kita. Jadi daripada pengkajian saya dan corak itu pula, motif itu pula, bentuk tanda ayat ni bukan saja sekadar bentuk bulatan ringkas, tapi ada juga yang di bulatan yang ditindan-tindan menjadi satu bentuk yang berbeza. Jadi ini adalah bentuk-bentuk tanda ayat yang ada dalam Quran Nusantara. Hebat kan? Baru kita tahu rupa-rupanya, wow. Jadi bila kita tengok atas tu, dia macam variasi dia sangat, dia macam mudah tetapi dia ada khusus dia kan, signifikan dia. Dan bila kita turun bawah, tak dinafikan kenapa elemen-elemen kosmologi, kosmos tu wujud.
kan, elemen-elemen sains lah, kita patut kita ada elemen sains tu tadilah. Sebab tak dinafikan dengan kita pun tahu ya, kaedah pendakwahan, kaedah ajaran Islam di dunia Melayu, di tanah Melayu sendiri, kita mengamalkan sunnah wal jamaah kan, kita adalah ahli sunnah wal jamaah, yang mana kita ada kita adalah mazhab Muhammad bin Idris kan, mazhab apa tu, Imam Syafi'i kan. Tetapi amalan ilmu tasawuf, amalan ilmu sufi itu ditanam, dipraktiskan, ditanam, diamalkan, dipersembahkan. Jadi tak dinafikan kesinambungan ini berlaku, pancaran ilmu ini diletakkan di dalam Al-Quran. Jadi itu kita nampak kat bawah tu ya. Itu adalah kesan-kesan ilmu-ilmu itu tadi. Itu sebab kita tak boleh lari lah jadi itu adalah tanda-tanda ayat. Kemudian ini adalah tanda-tanda makra. Okey, tanda-tanda makra yang ada di dalam Al-Quran Nusantara. Okey, dia ada pembahagian dia. Kita panggil macam ni lah. Dalam setiap Al-Quran itu, tak silap saya, dia ada satu Al-Quran 30 juzuk kan. Ada 30 juzuk, kemudian dia ada dibagikan kepada hizib, beberapa hizib. Okey, jadi dia macam ni. Pembaca, apabila nak baca Quran, bila dia nak capai satu juzuk, dia akan melalui stesen-stesen. Dia akan melalui stesen. Stesen pertama, bila dia baca surah tu, bila dia baca kan, dia akan sampai stesen pertama, stesen rubuk. Jadi makra pertama rubuk. Okey, dan makra rubuk ni daripada dapatan saya, dia bukan hanya ditulis dengan perkataan rubuk, tapi juga dibuat dalam macam-macam bentuk. Seperti bentuk bulatan, bentuk organik, bentuk tumbuhan ya. Okey, apabila dah baca rubuk, dah baca sampai tahap rubuk makra tu, kemudian dia teruskan lagi, pembaca teruskan lagi sampai stesen nisfu. Okey, maknanya dah sampai 2/4. Tadi rubuk 1/4. Kemudian dia dah sampai 2/4. Dah sampai dah sini. Kemudian dia terus membaca sampailah corak makra yang ketiga, thum, 3/4. Thum Jadi kemudian dia bila dia baca, saya dah sampai thum. Jadi saya dah sampai satu dah sampai, orang kata pertengahan, tak sampai pertengahan lah. Kemudian dia baca lagi, dia akan jumpa rubuk balik. Dia jumpa rubuk balik. Kemudian dia baca, dia jumpa nisfu yang kedua. Dia jumpa nisfu yang kedua, kemudian dia jumpa thum yang kedua juga. Dan barulah dia sampai satu juzuk. Maka jadilah satu hizib. Okey, satu hizib. Jadi pembaca, bila dia nak sampai kepada satu juzuk, dia perlu melalui 8 makra. Okey, 8 makra lah sebenarnya sebab corak satu makra, rubuk, nisfu, thum, satu hizib. Okey, kemudian dia pusing lagi setengah hizib. Lepas tu dia pusing lagi satu, sampailah kepada hizib yang berikut. Jadi dia ada 4 stesen. Barulah sampai satu juzuk. Jadi dia macam itulah stesen dia. Jadi dia dah dapat tahulah. Kemudian juzuk ini pula, orang kata untuk sampai satu juzuk, kebiasaannya ada 10 muka surat. 10 muka surat. Jadi 10 helai kertas. Jadi bersamaan dengan 20 muka surat. Dia kata macam itulah kalau ikut anggaran lah ya. Jadi betul memang kalau kamu buka Quran lama, dia akan nampak makra tanda nisfu, rubuk, thum, ni banyak ya. Sebenarnya itu stesen dia. Okey, kemudian berkaitan dengan corak lah ya. Corak dia Nusantara ni, corak tak lain tak bukan, kita panggil corak sulur. Sulur batang tebal, sulur bunga, daun, kita banyak kepada itu. Kita tak ada corak geometrik sebenarnya ya. Kurang ada kurang ada, tapi tak dominan tak dominan seperti corak bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan sulur ini. Kita panggil sulur lah ya. Sulur ni pula bukan hanya dalam Quran. Kalau pergi masjid dekat mimbar dia kan, awak akan nampak. Even dekat bumbung-bumbung masjid lama pun dia ada sulur kan. Tambah juga dengan ukiran-ukiran kayu.
Kan ada kan sulurnya. Jadi peralatan penulisan manuskrip itu biasanya memang banyak bahan-bahan yang paling utama adalah kertas, dakwat dan pena. Kertas yang Al-Quran Nusantara dominannya adalah kertas lead Eropah. Eropah paper lah, paper daripada Europe paper lah. Kedua adalah deluang. Deluang ni hanya produksinya hanya berlaku di Indonesia, di Jawa sana ya. Tapi deluang ni bukan kertas, dia daripada kulit kayu. Daripada kulit kayu yang telah diproses ya, yang dia ambil memang nama pokok deluang. Kemudian dia ketuk-ketuk lah ya, dia ada macam 2-3 proses. Dia akan press kulit itu sehingga nipis, kemudian boleh menjadi tempat untuk menulis. Kemudian dakwat ini adalah dakwat kebiasaan yang digunakan adalah jelaga ya. Daripada jelaga yang ada dekat dapur tu, belakang kuali adalah okey, tapi pernah juga Munshi Abdullah daripada catatan mengatakan mak saudara dia pernah membuatkan dia dakwat. Dakwat tu daripada beras. Beras yang digoreng hingga hangit, kemudian ditumbuk, kemudian diletak dengan sedikit perkat kot ya. Biasa kita almanah tu lah, Arabic gum kan. Kemudian dia tulis. Sahabat baik saya Dr. Rajabi memang pengkhususan dia pada dakwat ya. Dia memang membuat eksperimen berkenaan dengan, dan dia pernah membuat dakwat Nusantara, membuat kajian berkenaan dakwat Nusantara daripada getah gajus, daripada getah pokok gajus. Tapi tak semua pokok gajus lah jadi kat situ. Pena, resam lah, kita biasa dengar resam, tetapi rupa-rupanya pena yang paling kerap dipakai oleh orang Nusantara adalah duri hijau. Duri hijau. Saya pun tak pernah jumpa lagi, tapi nak jugalah, insya-Allah nanti nak tengok juga macam mana duri hijau tu rupa-rupanya. Yang biasa kita tahu adalah resam yang biasa tu kan, batang resam tu. Baiklah, ini adalah kondisi corak pada cover, pada kulit buku Al-Quran ya. Ada daripada kain daripada fabrik dan juga daripada kulit saya tak sure lah dia orang pakai kulit lembu ke, kulit binatang ke, ataupun memang ada biasanya dia orang kata cattle kulit cattle, maksudnya kulit lembu ya. Tapi sebenarnya pengkajian khusus berkenaan dengan jilidan ni adalah sahabat baik saya Dr. Rosmawati daripada Atma daripada Atma UKM. Dia memang pengkhususan kepada penjilidan Al-Quran Patani ya. Dia dapat tengok daripada kulit ke kulit lah, dia kaji kulit ke kulit lah begitu ya. Dan juga bagaimana jahitan ya. Al-Quran itu datangnya maknanya jilidan dia by kuras ya. Kuras ni maksudnya sebab kertas itu datang dalam keadaan yang besar, kemudian dia lipat-lipat, kemudian dia akan potong lah mengikut saiz yang tertentu, kemudian dia akan jahit. Maknanya satu lipatan tu satu kuras begitu. Jadi kaedah penghayatan orang Islam orang penghayatan seniman Islam dalam dia menghasilkan karya, dia tak lain tak bukan, dia kena melalui sebenarnya tiga fasa. Okey, 3 fasa utama. Okey, fasa pertama adalah amalan dan latihan. Tentulah siapa-siapa pun, para pelajar sekalipun, apabila nak mahir sesuatu, perlu membuat amalan dan latihan kan. Amalan adalah aktiviti jasmani dan rohani. Latihan adalah fizikal. Kita perlu ada rohani juga, kita perlu ada makanan rohani untuk kita nak membuat latihan itu tadi. Latihan akan datang sia-sia sekiranya kita tak ada maklumat dalaman. Jadi seniman pada ketika itu dia ada 2 set. Dia perlu tahu arif tentang bahan dia nak pakai. Okey, dia tak boleh main sebarangan. Tambah produksi itu adalah daripada permintaan sultan. Jadi dia memerlukan orang kata penelitian. Kedua, pengendalian struktur lakaran dan mahir teknik. Okey, jadi
bahan ni, warnanya, kertasnya, corak-corak yang nak dimasukkan tu macam mana. Jadi dia perlu mahir. Okey, dalam masa yang sama dia mendapat orang kata panduan daripada guru-guru khusus. Guru-guru khusus ni ada dua ya. Satu, guru khusus berkenaan dengan amalan ibadat sebagai seorang Muslim. Satu lagi guru dalam bidang ini, dalam bidang yang dia ceburi. Kalau dia pengukir lah. Kalau dia pengkhatat ataupun kalau dia penghias, adalah guru-guru khusus dia. Dia kena ada dua guru ini. Kemudian persefahaman dan pengiktirafan. Ada 4 komponen penting untuk seniman Islam. Seniman biasanya yang telah dipraktiskan oleh seniman Melayu Islam. Kefahaman ilmu khusus dalam pengajaran dari Al-Quran. Kemudian tuntutan sunnah Nabi Muhammad SAW, tak boleh lari. Kemudian mengamalkan rukun, iaitu rukun Islam, dan juga memahami dan yakin dengan rukun iman. Ini perlu ada 4 komponen penting. Kemudian pengiktirafan. Kebanyakannya karya-karya seni Islam, terutama Quran itu tadi, dibuat secara kolektif. Mereka jarang meletakkan tanda tangan. Al-Quran ni saya salin, saya ni, tak ada. Mohon, mereka jarang-jarang sekali tak akan meletakkan. Mereka tak nak ada unsur-unsur idol, tak nak ada unsur-unsur orang kata diraikan sebagai seorang seniman itu tadi ya. Jadi mereka lebih rela disalin oleh sekumpulan tertentu. Ada juga Al-Quran yang kita tengok ada kolofon. Kolofon ni maksud ada disalin oleh siapa-siapa. Tapi kadang-kadang biasanya diletakkan tarikh je ya. Kemudian asas dan kesedaran dalaman. Dia macam ni, apabila mereka menghasilkan satu-satu production Al-Quran, hiasan, apa juga ataupun ukiran tadi, seni bina tu tadi, peringkat terakhir adalah peringkat written. Maksudnya peringkat kembali kesedaran, mengingati dan mengagungkan tauhid itu tadi. Sebab tu kebanyakan corak kita tengok dalam bentuk abstrak. Abstrak ni maksudnya bukan corak tu abstrak itu maksudnya kalau dia membuat kombinasi bunga, kombinasi tumbuh-tumbuhan, kita tak boleh nak justify corak ni, oh inilah bunga raya, oh inilah bunga tanjung. Tak ada, dia sudah menjadi satu yang abstrak, bunga kembang. Kemudian dalam masa sama biasanya orang kata corak-corak tu, motif-motif bunga yang dimasukkan dalam Al-Quran tu tadi adalah bunga-bunga yang memberi manfaat kepada manusia, seperti ataupun tumbuh-tumbuhan yang memberi manfaat kebaikan kepada manusia. Contohnya seperti kalau kalau Quran Terengganu memang ada bunga raya. Kan bunga raya dia ada dia punya, kalau bunga raya putih ada tujuan dia. Kemudian bunga tanjung, bunga Cina, bunga lawang kan, yang rempah-rempah tu tadi. Jadi dia ada dia punya manfaat kepada pengguna kan, especially yang dalam perubatan dan sebagainya kan. Kemudian dia masukkan macam bunga, tak saya bunga tanjung kot, dia wangi kan, bunga tanjung kan wangi kalau kita lalu kan. Jadi konsep wangi tu diletakkannya dalam taman Al-Quran tu tadi jadi begitulah dia. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat sebenarnya, kesenian Melayu Islam itu tadi fitrahnya adalah dia akan melihat alam. Kemudian daripada alam itu tadi akan dia zahirkan dalam bentuk hiasan. Okey. Kemudian seniman ini sebenarnya dia mempunyai kebebasan, tetapi dia ada ekspresi. Seniman Melayu Islam itu ada ekspresi, tetapi ekspresi itu terkawal dengan konsep tauhid itu tadi. Dia boleh express, dia boleh, tapi akhirnya tu tadi dia kena tahu sebenarnya dia meraihkan siapa ni. Okey, dia meraih yang maha mutlak, yang maha agung kan. Okey, kemudian selain itu kita sedia maklumlah setiap daerah itu dia ada ciri-ciri khusus dia. Tapi kita boleh sama-sama orang kata menggunakan selagi dia benda yang bermanfaat, yang baik. Jadi bila kita cakap di alam Melayu itu, prinsip seni ni, seni Islam itu duduk atas, dia
budaya Melayu itu dan prinsip-prinsip Islam itu dijalankan ataupun diharmonikan bersama, diimplementkan dalam kehidupan seharian. Saya rasa itu sahaja untuk saya punya perkongsian hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Nurul Huda di atas perkongsian yang sangat-sangat, saya pun sebagai orang yang belajar agama pun, kita melihat Al-Quran itu dari sudut pahala, kan? Macam mana kita tahu, lihat ada pahala, baca ada pahala, buka pun pahala. Ini depan saya pun, saya doktor tentang seni-seni, saya buka Al-Quran sebenarnya. Kalau saya nak melihat apa yang doktor cakap tu, selama ni kita hanya membaca, kemudian kita melihat, kita hanya tengok, oh tanda dia macam ni. Rupanya ada orang kata ada perkara yang tersembunyi ataupun yang seni dia sendiri. Jadi doktor sebut tentang hizib tu kan, saya faham hizib dan sebagainya. Tapi bila doktor kata, okey benda ni adalah sebagai tanda macam ni, oh patutlah kita tengok ni ada dia buat setiap Al-Quran. Jadi itu saya kata di awal tadi kan, kadang ilmu-ilmu macam ni lah yang kita kongsikan bersama supaya orang kata memanglah kita nak pahala tapi ada perkara lain yang kita tak tahu. Dan akhirnya Alhamdulillah kita kongsikan, ya Allah, sangat-sangat orang kata sangat-sangat menarik dah saya dengar tajuk hari ni sebenarnya. Sebab kadang-kadang macam tu lah keadaan kita nak faham, nak bagi dekat orang dengan Al-Quran supaya jangan takut kan sebenarnya kan. Dia kena faham fizikal dia dulu pun tak apalah, dia tengok-tengok, pusing-pusing, buka-buka dulu pun tak apa katanya. Lepas tu baru kita mulakan. Kalau tengok Al-Quran lama pun saya tengok pun, kalau saya nak kata saya ni bukan orang lama, taklah 15 tahun baru. Kira tengok Al-Quran tu, kalau dulu Al-Quran lama tu dia memang ada dia punya emas dia tepi dia sekeliling. Kan? Kalau kita buka kulit, tengok kulit tu sekarang ni macam-macam kulit depan dia. Tapi kalau pada Al-Quran dulu tu, kalau saya simpan lagi Al-Quran lama yang emas tu. Oh Alhamdulillah. Lepas ni kita jumpa ya. Boleh kita berbincang. Tapi dalam tu kira mungkin daripada arwah-arwah atuk dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Kira kat sini ada beberapa soalan. Satu soalan daripada sahabat kita di Facebook lah. Daripada Akram Wafar. Dia bertanya, bolehkah kita anggapkan seni yang terjelma dalam ragam hiasan Al-Quran sebagai satu manifestasi zikir ataupun ingatan ataupun pujian lah kepada Allah. Okey, lepas tu kemudian melalui banyak sikit lah dia punya soalan. Lepas tu dia kata okey, melalui representasi visual yang dipersembahkan pada musyaf Al-Quran ini. Maknanya adakah perkara-perkara tersebut boleh mendekatkan kita dengan Allah lah, yang pertama. Kemudian dia tanya, masa doktor di awal tadi, doktor ada cakap bahawa perlu satu rekaan ataupun hiasan yang luhur bagi membedakan di antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, maksudnya dia matematik dan sebagainya. Jadi di sini dapatkah kita andaikan seni yang terpapar pada hiasan di dalam Al-Quran itu sebagai percikan kepada kecerdasan sakral? Saya tak faham maksud dia. Itu dia punya pertanyaan dia. Okeylah, saya rasa saya boleh rangkumkan lah ya. Saya rangkumkan soalan itu tadi. Sekiranya insya-Allah saya cuba menjawab. Saya patah balik tadi daripada Ismail Al-Faruqi tadi ya. Ismail Al-Faruqi yang mengatakan bahawasanya asas kreativiti seni dalam tamadun Islam itu tadi adalah bersandarkan dalam konteks Al-Quran. Dia dah cakap kat situ. Jadi tak terkecuali kan, dan dia dinamakannya sebagai seni budaya. Okey, seni budaya. Jadi definisi struktur, tujuan dan kaedah untuk mencapai matlamat kebudayaan Islam itu mesti bersandarkan kepada dasar asas, iaitu Al-Quran. Betul. Seperti yang tadi Encik Akram ya, dia menyatakan bahawa adakah kita boleh bawa kepada konsep penzikiran. Ini juga sebenarnya telah dibincangkan oleh Ismail Al-Faruqi. Dia mengatakan bahawanya sebab dah budaya Al-Quran tadi dah ada kan. Jadi tahap interpretasi estetika tauhid, iaitu tauhid itu
maksudnya bagaimana seniman Islam ataupun sebagai Muslim untuk menghayati ornamentasi Islam itu tadi, ada 6 kaedah, ada 6 cara. Iaitu yang pertama kita panggil abstrak. Kemudian struktur modular. Nombor 3 gabungan berturutan. 4 pengulangan. 5 dinamisme dan ke-6 adalah kerumitan. 6 ni memang ada dalam Al-Quran itu. Ada juga kalau kita pergi masjid. Kita pergi masjid, pernah tak tengok hiasan yang kat atas tu? Kita pernah tengok tak ada kaligrafi, ada arabes kan? Bentuk dia apa? Bentuknya abstrak. Kita tak tahu ujung pangkal, ujung dia start pada mana, habisnya sampai mana. Kadang ayat tu boleh pusing keliling, boleh sangat tu. Jadi sama juga itu sebenarnya ke-6 yang dicakap oleh Al-Faruqi ni, Ismail Al-Faruqi ni adalah untuk tujuan mengingat. Mengingat kepada siapa? Mengingat yang Maha Tauhid. Jadi zikir akan berlaku. Zikir itu kita tak boleh cakap lah boleh jadi. Dia mengingat. Mengingat ni zikir lah. Remembrance. Jadi sebab dan kemudian abstrak, struktur modular ni tadi sebenarnya berlaku dalam Al-Quran. Okey, sebab dalam Al-Quran itu sendiri dia ada modular. Kadang-kadang kita tengok, kita boleh tarik satu ayat jadi doa. Betul tak? Kan? Dia ada kan, kita ada struktur-struktur. Dia ada hizib, ada makra. Jadi dia ada struktur-struktur dia. Benda ni diletak dalam hiasan. Sebab tu dia jadi geometri. Jadi dia maksudnya kita boleh tarik modul tu. Kita boleh cari unit-unit yang daripada ayat Al-Quran tu tadi bawa keluar. Kita letak dekat masjid. Kita letak dekat dalam kertas. Jadi sama. Corak tu pun sama sebenarnya. Jadi pengulangan dalam Al-Quran selalu cakap Allah selalu memberi penekanan tentang ayat azab, tentang ayat mengingatkan dia berulang-ulang kali. Jadi corak kadang sama je corak ni. Dalam kalau kita tengok sama je dalam hiasan Al-Quran ni, corak ni diulang-ulang. Benda tu diulang. Jadi dia sama, konsep tu sama. Okey, jadi 6 ni bendanya samanya adalah sebenarnya untuk mengingati. Jadi betul. Encik Akram kata adakah untuk tujuan untuk boleh digunakan? Ya, betul. Cuma kita dalam lapisan manusia itu ada boleh melihat dalam bentuk 1D, 2D, 3D, 4D ni dan dia boleh terjemah. Ada orang boleh tengok dalam bentuk teks. Jadi siapa yang boleh tengok dalam bentuk teks, teruskan. Siapa yang boleh faham dalam bentuk visual, boleh teruskan. Tapi ada landasan dia, betul ada. Memang sudah telah dibincangkan oleh Ismail Al-Faruq tu tadi. Jadi dan juga yang tadi yang berkenaan sakral tu saya tak berapa pasti berkenaan dengan tu, tapi boleh kita katakan setiap apa soalan yang terakhir yang tadi yang ke bawah tu tadi dia kejap dia kata sakral. Dia kata dapatkah kita andaikan seni yang terpapar pada hiasan-hiasan Al-Quran itu sebagai percikan kepada kecerdasan sakral untuk kita lebih menghargai, mencintai Al-Quran? Betul, dia betul. Dia adalah tanya sakral tu apa dia? Sakral saya tak tahu. Sakral kena tanya dia lah sakral. Tapi saya kata kalau kata percikan knowledge itu memang nak menunjukkan bahawasanya orang kata tahap pengetahuan seniman Islam itu adalah berada di tahap par excellent masa tu. Nak menunjukkan bahawasanya kita mampu membuat satu konsep menggambar menggambar tentang seni Islam tu sendiri. Cuma sakral tu saya tak berapa sure lah. Cuma saya boleh kata betul. Memang kita mempunyai seniman-seniman kita memang mempunyai keupayaan yang luar biasa. Bila untuk adakah dia menjawab soalan tu Encik Akram? Boleh ke? Saya seperti kot Doktor menjawab soalan tadi tu. Cuma bila saya search sakral tu maksudnya suci Doktor. Suci haruslah. Sedangkan Al-Quran sendiri itu pun nur ya. Jadi kita tak boleh buat main-main Kita bila nak mewujudkan benda tu tak boleh buat main-main benda tu. InsyaAllah ya. Betul. Okey. Terima kasih banyak kepada Dr. Nurul Huda di atas perkongsian yang bagi saya sangat-sangat menarik sebenarnya. Lagi-lagi berkaitan dengan Al-Quran dan sebagainya. Macam nak buat sesi
next series pula Dr. Al-Quran. Kalau siapa-siapa nak ikut lagi lepas ni, masuklah doktor ramai-ramai ya. Okey. Jadi sekali lagi doktor, terima kasih atas perkongsian ilmu pada pagi ini dan mudah-mudahan sedikit sebanyak bila kita tahu tentang ilmu yang kita dikongsikan bersama, sedikit sebanyak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi saya rasa untuk program kita pada kali ini itu sahaja dan kita tangguhkan program kita pada sesi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.